Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dihormati lagi dimuliakan, jadi sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mengizinkan pertemuan pada Ahad yang bermai ini. Semoga pertemuan kita ini akan menambahkan lagi kekuatan, di samping mengasahkan lagi potensi yang telah Allah kurniakan kepada kita. Dan seringkali kita peringatkan di sini bahawa kekuatan ilmu merupakan kekuatan asasi dalam konteks kita hendak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pernah mengingatkan diri kita berpandukan surah Muhammad ayat 19. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat, sampai ke hujung ayat. Yang bermaksud, ketahuilah tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah sahaja, dan mintalah ampun kepada Allah atas kesalahanmu dan kesalahan orang-orang mukmin lelaki dan perempuannya. Dan ketika Imam Sufyan bin Uyainah ditanya tentang kepentingan ilmu, Imam Sufyan bin Uyainah merujuk kepada ayat yang saya bacakan tadi, ayat 19 surah Muhammad. Dan Imam Sufyan bin Uyainah berkata, tidakkah kamu melihat ayat ini bermula dengan fa'lam, iaitu ketahuilah. Kemudian barulah ditekankan tentang kalimat tauhid, kemudian ditekankan pula tentang amal. Dalam bahasa mudah, ilmu, pengetahuan, memahami sesuatu merupakan asas kepada iman dan juga kepada amal. Sebab itu ayat yang dibacakan tadi bermula dengan fa'lam, ketahuilah. Mengetahui sesuatu merupakan perkara yang paling awal yang perlu kita kuasai dalam konteks untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita juga sama-sama menyedari bahawa ilmu itu teramat luas. Kita belajar ilmu sains, ia juga merupakan ilmu. Kita belajar buku fiqh, kita juga bercakap bahasa ilmu. Maka Imam Al-Ghazali menegaskan, ilmu itu banyak, tetapi ilmu yang paling penting, yang paling utama ialah ilmu tentang Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah, ilmu yang menyedar dan menginsafkan kita bahawa kita ini hamba-Nya, dan Dialah yang maha gagah, maha perkasa, maha pencipta, dan Dia sahaja yang layak disembah oleh makhluk-makhluknya. Ilmu yang membawa ke arah itulah ilmu yang paling utama, paling asasi, yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Dan ilmu-ilmu yang lain merupakan ilmu-ilmu yang penting juga, tetapi ilmu-ilmu itu merupakan ilmu sokongan kepada ilmu mengenal Tuhan yang telah saya sebutkan awal-awal tadi. Lantas pertemuan kita pada petang yang permai ini, alhamdulillah, merupakan pertemuan ilmu yang kita harapkan akan menambahkan lagi kefahaman dan pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala
berdasarkan kalamnya. Kita hendak mengenali Allah berdasarkan kalam Allah. Kita hendak mengabdikan diri kepada Allah berdasarkan firman-Nya. Kita hendak mengenali kehidupan dan hala tujunya berdasarkan wahyu-Nya. Dan kita hendak berinteraksi dengan diri, dengan manusia, dengan alam juga berdasarkan firman-Nya. Apabila seluruh aktiviti dalam hidup kita ini bersumberkan wahyu-Nya, insya-Allah kita hidup di atas kebenaran dan kita akan selamat di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, kita kembali kepada agenda kita dan kita masih mengkaji surah nombor 56, iaitu surah Al-Waqi'ah, surah yang bermaksud hari kiamat. Dan insya-Allah pada petang yang mulia ini kita mulakan dari ayat nombor 68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aytumul ma'a alladzi tashrabun أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. Sadaqallahul azim. Al-Waqi'ah ayat 68 hingga ke ayat 77 yang bermaksud, maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkan air itu dari awan, atau kamikah yang menurunkannya? Kalau kami kehendaki, nescaya kami jadikannya asin. Mengapakah kamu tidak bersyukur? Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan, hasil daripada gosokkan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan juga sebagai bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung. Aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu merupakan sumpah yang besar. Kalau kamu mengetahui, sesungguhnya Al-Quran adalah bacaan yang teramat mulia. Tuan-tuan dan puan-puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dihormati lagi dimuliakan, pada sesi pertemuan yang lepas kita membicarakan ayat-ayat yang menceritakan perkara yang berkaitan dengan diri kita. Allah mengatakan bahawa kita ini dijadikan daripada nutfah yang dipancarkan. Kemudian Allah bertanya tentang nutfah itu, siapa penciptanya, siapa yang menjadikannya seperti itu, sehingga akhirnya dari hukum sebab musabab itu kamu dihidupkan Allah. Kesemua pertanyaan demi pertanyaan tentang nutfah, tentang diri kita dan seumpamanya, hanyalah untuk